safe pick. Baru pusingan pertama bagi best of 5. Jadi strategi ini yang bakal mereka mainkan. Apa pendapat awak, Gargo? Bagi pendapat saya, Orange Esports memberikan fokus keseluruhannya kepada fasa early game dekat. Tekanan yang penting, retribution di tangan beliau. Lola memberikan juga tekanan kepada Subway untuk melarikan diri, tapi Turtle yang mudah diberikan kepada tim Hak pada awal minit permainan. Kalau pasukan Orange Esports ingin memberikan fokus lebih lagi kepada goal lane, mereka mungkin boleh melakukan rotasi kepada kawasan tersebut untuk mendapatkan goal plating. Tetapi sebentar tadi seperti cubaan nak memberikan saingan tak sepenuhnya kepada kawasan Turtle, saya rasa tak berbaloi. Ya, pada pendapat saya juga untuk pasukan Orange Esports, mereka memainkan Karina, Lilia, Digi dan juga Brody dekat sini. Pada pendapat awak, Syamilo, patutkah mereka bermain pasif di fasa awal permainan? Tak, saya rasa bukan apa yang mereka nak. Sebenarnya mereka kena kontrol objektif. Mereka kena kontrol jungle kawasan tim Hak. Dalam masa yang sama mendapatkan Turtle kat sini. Ya, saya ianya lebih lagi disebabkan mereka ingin memberikan tanda hormat kepada kemampuan tim Hak memenangi team fight. Jadi mereka tak nak mengambil risiko yang terlampau besar. Tetapi seperti yang dipersoalkan oleh Sunforce, berdasarkan drafting mereka, sepatutnya mereka yang bergerak agresif. Ya, buat masa agresif, aim terpaksa mengaktifkan time journey untuk melarikan diri. Min dah ketahui perkara tersebut dalam beberapa saat untuk pasukan Orange Esports agak sedikit cacat untuk mengeluarkan ataupun memberikan satu kelemahan kepada tim Hak untuk mengeluarkan Fatal Link. Tapi pasukan Hak berjaya untuk bergerak ke bahagian atas, memberikan tentangan, memberikan saingan kepada Brody. Lola memerhatikan kedudukan Subway jauh daripada balance. Dan terus saja pasukan Hak akan cuba untuk menumbangkan turret yang pertama. Walaupun gagal, tapi itu adalah goal plating yang didapatkan oleh Panda. Ya, goal plating yang telah pun berjaya diratah dan ini akan mempercepatkan farm untuk Panda. Tetapi kalau kita lihat pergaduhan di bahagian EXP, kedua-duanya melakukan kaki lane, memberikan ruang kepada ahli pasukan masing-masing untuk melakukan rotasi. Ya, melakukan rotasi itu perkara yang penting. Tapi Subway untuk melarikan diri terlebih dahulu dikejar oleh Lola sebentar tadi. Neo juga dalam semak. Lola perlu berhati-hati, jangan ada sebarang tarungan yang akan berlaku sebelum munculnya Turtle yang kedua. Aim juga dalam keadaan yang sekarang agak sikit sukar nak lakukan apa-apa. Ya, dan dari mana untuk Man masih lagi cuba untuk mencari mangsa ambush beliau yang pertama dekat sini. Tetapi kita juga mengenai di mana Stormy map awareness yang agak besar menyukarkan keadaan sekarang ni. Pergaduhan di Turtle. Ya, pergaduhan yang akan berlaku, adakah Gary mampu untuk menculik Turtle yang kedua? Tapi tidak, akan diberikan sahaja kepada pasukan Orange Esports. Turtle yang kedua milik mereka. Masih lagi awal untuk kita katakan apa-apa. Kedua-dua pasukan belum lagi mempunyai sebarang kill. Dan kita juga kena ingat di mana perbezaan ni tak begitu jauh, hanya 1,000 gol sahaja kepada tangan tim Hak dekat sini. Boleh sahaja dipegang semula oleh Orange Esports kalau mereka berjaya untuk memenangi mana-mana team fight. Ya, sebab pasal team fight, tapi Stormy akan terkena serangan yang dikeluarkan oleh Gary, tapi masih lagi belum ada sebarang kill yang akan dapatkan. Subway masuk agak sedikit berbahaya kat sini dengan tiadanya Fatal Link yang digunakan oleh Min. Sepertinya tim Hak juga berhati-hati dengan early damage yang dikeluarkan oleh pasukan Orange Esports. Neo datang menumbuk Gary terlebih dahulu. Tidak sempat untuk menggunakan Fatal Execution untuk melarikan diri. Akhirnya berjaya walaupun mengambil sedikit masa. Kita kena faham kerana tekanan kepada kedua-dua pasukan sebenarnya agak besar dekat Man. Tapi Min! Wah, Min dikorbankan. Begitu juga dengan Man. Kembar ini terus saja hilang dalam map, tapi Neo cuba untuk mempertahankan turret mereka di bahagian bawah. Masih lagi kebal teguh berdiri Subway. Datang tepat pada waktunya. Cuba untuk mendapatkan Gary, tapi immune tidak terlalu lama, akan tetap ditumbangkan. Lola walaupun masih lagi kebal tapi hanya mampu melihat saja rakannya dikorbankan. Stormy dibalas kembali dengan Panda mendapatkan kill tersebut di bahagian tengah, tapi terpaksa mereka meninggalkan turret di bahagian atas. Ya, tetapi nampaknya perkara masa lagi diteruskan di bahagian bawah. Lola menjadi target, tetapi Lola yang begitu kebal bukanlah target yang mudah untuk dijatuhkan. Walaupun sebentar tadi Orange Esports memenangi T5 sama Man dalam masalah. Ya, bukan Man dalam masalah sebenarnya. Digi yang terpaksa menggunakan Times Journey jadi setup daripada Team Hak akan menjadi berbahaya untuk pasukan Orange Esports. Dan kalau ini berkali-kali terjadi, di mana untuk tim Hak mungkin mereka perlu mencari ataupun merancang bagaimanakah mereka nak memulakan team fight. Siapakah yang akan digunakan untuk membazirkan time journey daripada aim. Kerana kalau tidak, sedikit sukar untuk memenangi mana-mana team fight. Ya, betul tersebut pasal team fight. Turtle yang ketiga, Neo, nyawa yang diberikan fokus terlebih dahulu oleh Lola. Falling Star telah dikeluarkan aim dekat bahagian belakang. Tapi lihatlah macam mana Min cuba untuk melakukan setup. Man menerima damage yang besar dikeluarkan oleh Stormy terlebih dahulu. Turtle dapatkan oleh Gary, tapi tarikan daripada Fatal Link. Cuba untuk mendapatkan seorang pemain Subway. Akan dikorbankan terlebih dahulu. Neo bersorangan dekat bahagian belakang. Apa yang dibuat? Mungkin akan ditumbangkan terlebih dahulu. Dikejar oleh dua orang pemain pasukan Hak. Dan itulah dia. Double kill diberikan kepada Panda. Bukanlah situasi yang baik. Lola masih lagi
stabil, tetapi dengan adanya Torn Apart Memory terus saja hilang. Mereka nak lagi, mereka cuba untuk dapatkan turret dekat bahagian tengah ketika ini. Gary Phantom Execution telah pun dikeluarkan, adanya Time Journey memberikan sedikit masa. Man, Rough juga telah pun dikeluarkan, tak sempat nak regen, akan terus dijatuhkan. Turret masih lagi teguh berdiri. Walaupun Team Hak yang mendapatkan kelebihan sebentar tadi, tetapi 2 kill diberikan kepada Valen, sedikit merisaukan dekat sini. Dapat mengejar perbezaan gol dengan Panda dekat sini, di mana Panda sedang menerusi telah mencapai level 10 dan juga 3 kill. Ya, yang mana kalau kita lihat daripada sudut itemization sudah pun lengkap dengan adanya Windtalker dan juga Berserker Fury. Sementara untuk Valence, kita tahu ini adalah Brody dengan orang kata cost yang lebih tinggi untuk melengkapkan diri dengan itemization. Blade of Despair saja yang baru berada di dalam tangan pemain ini. Walaupun saya sedar kedudukan gol mereka tidaklah begitu jauh kerana Team Hak hanya ada kelebihan dalam 1000 gol saja. Dan masa yang sama, Gary hampir ditumbangkan di situ. Ya, hampir sebentar tadi. Kalau satu lagi stack, kemungkinan besar Lancelot ini akan dijatuhkan. Min diketahui di manakah kedudukan beliau. Dia dah siapkan Tenacious, jadi aim tidak mampu untuk mengeluarkan damage yang besar lagi. Dan begitu juga dengan Stormy. Tapi pergerakan pasukan Orange Esports, mereka cuba memberikan tekanan kepada bahagian jaga. Adakah ini sedikit lewat ataupun tidak? Walau bagaimanapun Neo berseorangan dalam bahaya, tumbukan telah pun dikeluarkan hanya untuk memberikan sedikit shield. Flicker juga dibazirkan untuk melarikan diri. Tapi Min kejar adanya Panda mengaum dan Neo akan ditumbangkan. Sekali lagi kematian yang kedua untuk beliau. Ya, cubaan untuk menarik perhatian di mana Orange Sport cuba untuk memberikan tekanan kepada bahagian tengah, namun begitu pertahanan yang cantik daripada Team Hak tak membenarkan perkara tersebut untuk berlaku. Nah, walau bagaimanapun Team Hak masih lagi memberikan tekanan kepada bahagian tengah, terus saja bergerak ke arah lot. Ya, Polis Tamu telah dilepaskan. Olah, meletup dia sebentar tadi, meninggalkan nyawa yang hampir dikorbankan oleh pasukan Orange Esports. Lot yang pertama keluar, milik siapa itu kita akan saksikan. Subway tidak boleh terlalu terburu-buru untuk berada dekat bahagian hadapan. Boleh saja terkena Fatal Link yang dikeluarkan oleh Team Hak sebentar tadi. Adakah ini berita yang buruk kerana Panda dengan KDA 4-0-0? Dan dengan poking yang telah pun dilakukan oleh Orange Sport, sebenarnya mereka boleh saja mengumpan Team Hak sebentar tadi di kawasan lot. Namun begitu, fokus mereka diberikan kepada bahagian tengah terlebih dahulu. Nampaknya mereka masih lagi memberikan tanda hormat kepada Team Hak. Kita juga kena ingat, pada fasa awal game, fokus aim adalah untuk menjaga balance terlebih dahulu dan mungkin sedikit sukar nak melakukan team fight apabila prioritinya adalah untuk menjaga keselamatan balance. Tapi ini apa yang sebenarnya Team Hak nak, iaitu masa kepada balance. Begitu juga kepada setup yang boleh dikeluarkan oleh Min dan juga Man. Walau bagaimanapun pasukan Orange Esports, mereka ada waktu yang mereka boleh keluarkan damage, tapi mereka agak sedikit ragu-ragu pada Buri. Ya, sedikit ragu-ragu kerana bukan mudah nak berhadapan dengan Time Journey dekat sini. Jadi Team Hak juga kali ini mereka pula yang bermula bermain dengan sedikit pasif. Kecuali mereka mampu untuk melakukan pick off apabila tiadanya aim berada berdekatan. Yap, sebut pasal A, tapi walau bagaimanapun Panda terus hilang. Killing spree diberikan kepada Valence. Masih lagi belum ada kematian untuk beliau. Neo juga terselamat sebentar tadi. Adanya lot yang pertama boleh dimulakan oleh pasukan Orange Esports, tapi Man mampu untuk melarikan diri. Subway perlu berhati-hati, segala skill sebenarnya telah pun dikeluarkan untuk memperlahankan Subway, tapi Gary mengambil inisiatif yang baik untuk melarikan diri. Petrify digunakan oleh Man sebentar tadi, gagal untuk mendapatkan aim. Banyak ultimate telah pun dibazirkan. Pasukan Orange Esports sepertinya ada peluang yang cerah untuk mendapatkan lot ini. Dan terutamanya apabila kita melihat sebentar tadi, Team Hak masih lagi belum mencukupi damage. Pasukan Orange Esports tak ada masalah untuk melakukan zoning dekat si Team Hak. Terpaksa reda sahaja di mana terpaksa melepaskan lot yang pertama. Ya, satu peluang yang berjaya untuk diambil, dicapai oleh pasukan Orange Esports dengan baik. Mereka berjaya untuk dapatkan lot dan sekarang ini akan membezakan, menjarakkan kedudukan mereka yang cukup rapat sebentar tadi. Namun Min, kali dia ingin masuk menjadi sebuah persoalan. Kalau Lola tak dapat zoning out aim, itu akan memberikan satu kesukaran untuk Fatal Link digunakan pakai oleh Min. Saya faham tugas daripada Lola ini memastikan aim tidak berjaya untuk menggunakan time journey di bahagian hadapan. Tapi lihat daripada damage dan ranking, sudah pun membuktikan poking daripada Valence dan juga Stormy jauh lebih menakutkan. Terutamanya apabila Valence telah pun menyiapkan Blade of Despair, Malefic dan juga Wind of Nature untuk sedikit pertahanan, membenarkan beliau bermain dengan lebih agresif di bahagian hadapan. Tak ada masalah untuk mengenakan damage untuk melakukan zoning sekarang ini di kawasan lot di bahagian bawah.
Tim Hak cuba melakukan pertahanan tetapi damage yang terlampau tinggi. Ya, terlampau tinggi. Min perlu mengundurkan diri terlebih dahulu. Man bersedia dalam semak. Tapi itulah Karina. Kalau dia gunakan semua skill sekalipun, belum tentu boleh menumbangkan subway yang kebal. Target di bahagian tengah menjadikan fokus untuk pasukan Orange Esports. Mereka semua terdekat di udara. Tapi adanya time journey. Walau bagaimanapun, Balance tetap akan dikorbankan. Lola ingin mengganas. Pergi ke bahagian hadapan. Min cuba untuk mengikuti gerakan Lola. Tapi pasukan Orange Esports cakap, no. Kita akan pulang terlebih dahulu. Jangan lakukan sebarang mistake. Tapi kan Hak akan terus mengejar. Lola masuk lagi dengan situasi yang baik, ditarik kembali dengan adanya Betty Link. Mereka dapat Subway. Subway akan ditumbangkan begitu sahaja. Panda dengan Ngauman terus saja dikembangkan. Tapi dikorbankan. Stormy juga menerima nasib yang sama dalam sekali masa. Tiba-tiba dua pasukan Orange Esports, dua pemain mereka sebenarnya ditumbangkan. Gerakan bijak dari Tim Hak. Mereka tahu M dah pun menggunakan ulti beliau. Jadi tak ada sesiapa yang boleh memberhentikan setup yang mampu Untuk mereka menangkan team fight, menangkan damage yang akan dikeluarkan oleh pasukan Orange Esports. Lord akan ditarik terlebih dahulu kedudukan Man. Lihatlah di dekat bahagian belakang. Adakah itu satu perkara yang baik? Tetapi disedari oleh Orange Esports. Man cuba untuk melarikan diri. Dia cuba untuk melarikan diri. Segala skill telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Man dalam bahaya. Sempat untuk menggunakan Rafway. Masih lagi hidup. Tapi Neo memberhentikan gerakan Tim Hak. Dia terus melakukan follow up. Police Tamun digunakan kepada aim. Tapi bukanlah satu target yang baik. Walau bagaimanapun Panda yang adanya heavy crossbow hampir mendapatkan aim menghalau pasukan Orange Esports untuk keluar daripada kawasan Lord, dan kemungkinan besar menjadi Lord yang percuma untuk Tim Hak. Battling telah pun dikeluarkan, cuba untuk mendapatkan Neo. Gary mendapatkan Lord tersebut, Panda mendapatkan Neo. Apa yang berlaku kat sini kalau tengok Subway dalam bahaya. Valence akan dicari terlebih dahulu. Gary akan ditumbangkan. Tommy juga menerima nasib yang sama. Tiga pemain pasukan Orange Esports telah pun ditumbangkan. Nyawa Valence sangat-sangat rendah. Polis tamu telah pun dikeluarkan. Panda dan teman cuba untuk mengejar Valence yang sangat rendah. Man mendapatkan aim. Kesemuanya rata. Tim Hak mendapatkan Lord, mendapatkan kesemua pemain pasukan Orange. Dan kita kena ingat Panda masih lagi hidup dan ini boleh saja melakukan push ke atas inverted dengan begitu pantas. Saya tak pasti Orange Esports sempat atau tidak melakukan pertahanan dekat sini. Nampaknya inverted yang pertama akan dijatuhkan dengan begitu mudah. Adakah mereka akan cuba untuk menghabiskan game? Ya, mereka akan cuba. Mereka ada ramai pemain. Neo diangkat terus. Neo akan dikorbankan. Dia baru saja hidup. Tommy bersorangan cuba untuk melakukan pertahanan. Mereka tak nak Tommy. Mereka nak Crystal.